Assalamualaikum. Salam. Sihat? Sihat. Dah makan? Dah. Belum. Oh. Tadi kelas apa tadi sebelum Ustaz? Tajwid. Tajwid Ismam. Tajuk apa tadi? Baik. Ustaz lag ke awak lag? Sikit belajar daripada semalam punya. Oh, okey. Faham. Saya. Okey. Sekejap tunggu kawan-kawan kita sekejap. Tilawah siapa aja tilawah? Tilawah. Apa tu? Teacher Asma tu. Teacher Asma. Oh, bukan teacher Hanani dah? Mungkin sebab exam je. Tapi tak pastilah. Okey. Dia macam exam. Awak ada buat apa-apa ni ke waktu tilawah? Ada buat aktiviti? Ada buat aktiviti apa-apa ke untuk UPKK ke apa ada? Tak ada lagi? Belum lagi? Tak ada lagi kot rasanya. Sebab sepatutnya awak ada benda tu nak kena buat tu. Saya tak ada markah. Sebab apa? Sebab yelah dah withdraw dengan UPKK. Oh, faham. Cumanya minggu depan mungkin Ustaz akan buat, bukan Ustaz tak pasti sama ada ujian ataupun tidak. Ustaz kena lengkapkan awak punya borang PAFA. Ada cikgu ada terangkan tak? Borang PAFA ni untuk awak, yelah untuk awak masuk sekolah menengah nanti. So kami kena siapkan awak punya requirement tu lah. Mungkin nanti apa pun Ustaz maklumkan balik. Untuk minggu depan lah nanti Ustaz beritahu balik macam mana. Okay, kita tunggu lagi 2 minit lagi. Kita tunggu lagi 2 minit. Okay, siapa yang nak pergi basuh muka ke, nak pergi ambil air ke, nak pergi makan ke apa, okay, pergi ambil makanan. Okay, Ustaz benarkan awak makan depan kelas. Don't worry. Tunggu kita 2 minit lagi. Sekarang dah pukul 12. 2 minit. 2 minit lagi kita akan mulakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Okey. Katim, mama awak kat rumah Apa? Mak awak dekat rumah Ya. Amirul, bukan awak dah masuk ke tadi? Kenapa awak keluar? Disconnect ke internet. Disk. Apa disk tu apa? Disconnect. Bahasa awak lain macam Disk ke? Okey, 1 minit lagi kita akan type dekat chat. Okey. Dream George Subnap. Ada Amirul. Amirul, lama dah Ustaz tak tanya. Sebentar tunggu kawan-kawan awak ni Ustaz nak tanya sikit. Awak punya pokok dekat luar tu dah tumbuh belum? Okay. Dah. Lama Ustaz tak dengar. Dah, lepas tu mati. Itu tu. Mati kenapa? Dah, lepas mati. Kenapa? Dah layu lepas mati. Tak siram Saya pun tak tahu. Awak tanam. Siram. Mak saya selalu siram setiap hari. Guna air beras, guna apa-apa yang boleh nak selamatkan pokok tu. Ada pokok tomato lah apa semua kan. Sempat rasa tak buah tomato tu? Yes. Sempat rasa? Sempat, ada dapat sikit. Tak tanya satu soalan lagi boleh? Tomato buah ke sayur? Boleh. Kalau dekat pokok tu buah.
Baik. Kalau dah cabut sayur. Kalau cabut sayur. Yes. Kenapa orang tak panggil sayur tomato, orang panggil buah tomato? Sebab dia bulat macam bola, so dia panggil buah lah. Penjodoh bilangan dia buah lah. Oh, penjodoh bilangan dia sebuah tomato. Sebiji buah tomato. Oh, tomato buah. Oh, tomato kategori buah Saya Google dekat Google. Google. Ha? Dia kata tomatoes are fruit according to science. Lepas tu dekat bawah dia kata they are often classified as vegetable. But actually it is a fruit. Tak tahulah, dia pun tak cakap apa-apa. Okey, maksudnya buah. Okay, Nuri pun cakap tomato buah. Sat, tomato buah ke sayur? Buah. Buah. Fruit. Buah. Kan, Ustaz Dia Faisal. kata buah. Kalau vegetable, dia akan macam ada daun-daun dengan panjang, Ustaz. Daun-daun dengan panjang. Timun sayur ke buah? Timun. Timun sayur ke buah? Timun sayur saya rasa. Sayur. Tapi timun tak ada daun. Dia kata apa tu, tomato tu fruit. Ada fruit. Tomato fruit memang betul lah. Sebab Okay, tomato orang fruit. makan tomato terus. Okey. Tomato fruit. Ni, saya nak tanya satu soalan. Cepat sebelum kelas. Set. Cili apa yang paling pedas, yang terpedas di dunia? Apa cili apa? Cili Cili apa yang terpedas? Cili api. Salah. Cili Benggala. Cili apa yang pedas dalam dunia, Mak? Apakah? Cili api. Sekejap Ustaz, saya panggil Cili. kawan. Cili apa? Cili lava. Ada ke cili lava? Ada. Ada lah. Cari kat Google. Okey Azad, cili apa Cili paling lava. pedas? Cili apa Azad? Kejap. Carolina Reaper. Apa benda tu? Semua tanya apa benda tu. Betul. Cari Betul, dia dekat memang Google Google dalam ada lah. dunia. Pedas level dia 2 juta. Ui, We doesn't said that it's awak not baca real. kat mana ni Ustaz muskil lah dengan awak ni. Awak Ustaz, kadang-kadang- memang betul Saya lah cari kat Ustaz. Google. Dekat Google lah. ada memang ada Memang betul. Saya Ah, dah tengok kawan baik saya nama dia Google. Okey. Dia kata yang Carolina Reaper. Memang pernah dengar pun ni. Kalau Google. Kawan dia Google. Salah satu kawan baik Cili aku. paling pedas di dunia 2021. Paling pedas. Oh beza 2019 lain, 2021 lain. Sama je. Oh. Nampak? Memang Carolina Dia orang Reaper nama tolak dia. dia jatuh. Weh, ni lain ni. Ini tengok Carolina Reaper. tengok rupa pun lain ni. And same. Okey dah. Ui. Okey dah. Okey. Belajar pasal cili pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Okay, we start our class by reciting doa and surah Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. As-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, first of all, thank you so much for joining my class. Anak-anak murid Ustaz, seperti biasa, kalau awak rasa mengantuk, kalau awak rasa penat, okay, tak apa.
Terima kasih Amnah. Terima kasih kepada siapa-siapa yang maklumkan kepada Ustaz yang dia datang lambat. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. I really appreciate it. Okay, ingat Ustaz tahu pukul 12 ni awak punya perasaan macam mana. Tambah pula dengan hari Jumaat. Tak sabar dah nak habis kelas. Lepas Jumaat ada lagi 2 kelas. Ustaz tahu perasaan tu. Sebab itu Ustaz nak tidur. Ustaz faham perasaan tu. Jangan risau, Ustaz tahu awak penat. Ingat kalau kita habis tajuk ini awal, kita akan habis. Ustaz cakap betul-betul. Kalau habis awal 10 minit ke 20 minit tidaklah Paling awal pun 10 minit je Ustaz boleh habiskan awal. 20 minit kan tak usah pasal. Habis 1 jam Ustaz. Ustaz cuba habiskan. Ustaz cuba habiskan dengan seoptimum yang mungkin. Sebab Ustaz pun tahu awak penat. Awak nak pergi rehat pun Ustaz tahu. Jangan risau. Okay. Efficiency. Ya Niza? Tak, itu adik saya. Okey. Okey. Anak-anak murid Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat pada hari Jumaat ini adalah hari yang baik. Jangan lupa berselawat, jangan lupa bersedekah, jangan lupa apa-apa pun. Jangan lupa untuk kita buat amalan-amalan sunat. Okey, antara amalan-amalan sedekah. Ingat Ustaz, saya tak ada duit. Selain daripada duit, banyak lagi amalan sedekah yang lain. Awak bercakap perkara yang baik, itu sedekah. Awak senyum sedekah. Awak membuang perkara yang menyakitkan di tengah jalan dikira sedekah. Sebagai contoh, awak nampak ada paku dekat tengah jalan, awak ambil buang dikira sedekah. Awak, Ustaz, saya nampak hatim, saya buang di sebelah Ustaz. Kenapa? Apakah? Sebab hatim menyakitkan saya. Tak ada kira dulu. Tak ada macam tu Okey, so Bukan sedekah untuk orang lain. okey, sedekah. Okey. Seterusnya anak-anak murid Ustaz nak pesan kepada awak semua supaya kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Ustaz pernah terang tak kepada awak tentang nikmat satu benda, iaitu nikmat yang mungkin kita tak perasan, iaitu nikmat darah. Anak-anak murid Ustaz, awak dah belajar darah. Ustaz tanya awak satu soalan. Apa function darah? Memberi oksigen. Boleh kita hidup. Memberi oksigen. Memberi. Are you sure about that term? Ya. Something dengan oksigen. Memberi nutrien, good Nik Zara Alia. Apa lagi function darah? Awak dah belajar? Bagi badan kita sihat. Okey, anak-anak murid Ustaz, untuk pengetahuan awak, bila awak tengok dalam seluruh badan awak, awak akan tahu setiap inci badan awak semua ada saluran darah. Sebab itu kalau awak torehlah dekat mana-mana pun mesti ada darah. Sebab darah ni adalah satu badan kita ni dipenuhi, dia ada darah. Kalau awak nak tahu senang, awak ambil getah, awak ikat jari awak. Lama-lama jari awak akan jadi kuning. Walaupun dia lama. Kemudian kalau awak biar dia tak berjalan, darah tu akan kumpul dan jari awak akan mati. Betul. Kalau awak ikat awak ikat lama-lama sampai lama-lama jari awak boleh dysfunction. Ketat-ketat. Ya. So, Ustaz bagi awak satu keadaan yang mana kita kena bersyukur dalam keadaan nikmat darah. Untuk pengetahuan awak, bahasa mudah. Nikmat darah ni adalah, darah ni macam Grab. Awak tahu Grab? Tahu. Darah ni macam taksi. Apa maksud taksi? Apa function taksi? Dia hantar. Good. Darah ni function dia menghantar. Darah ni dia hantar. Dia hantar apa? Dia hantar banyak benda. Salah satunya dia menghantar oksigen. Sebab itu anak-anak murid Ustaz pernah cerita kepada awak dulu Ustaz lukis kepada awak. Awak semua dah belajar sains, tapi Ustaz nak ulang supaya awak tengok belajar sains tu, awak akan nampak awak belajar agama. Ini mulut awak, ini hidung, ini mata. Ini awak. Astagfirullah. Astagfirullah. Bibir dia tu dah panjang tu. Kenapa dia punya ni? Kenapa dia panjang sangat ni? Okey. Saya ingatkan hidung dia tu mata dia. Leher dia panjang, ini badan dia. Ini badan dia. Okey, anak-anak Ustaz, ini tengkuk dia panjang, Ustaz pun tak tahu kenapa. Okey, semua orang tahu, awak pun dah belajar dekat sini ada satu saluran pernafasan. Kita panggil dia saluran Apa tu? Bukan awak dah belajar ke? Trachea. Pandai. Siapa cakap tu? Bagus. Ini kita panggil dia sebagai saluran trachea.
trachea apa? Trachea. Anak-anak murid. Okey, siap. Okey, trachea ni adalah satu saluran pernafasan. Kalau saluran pemakanan kita panggil sebagai Esophagus. esophagus. Bagus. Masih lagi. Saja sains balik. Kemudian dia masuklah sampai ke paru-paru awak ni. Dia sampai ke Paru-paru. awak punya paru-paru Lungs. awak. Anak-anak murid Ustaz. Bila dia masuk oksigen dalam tu, semua orang tahu oksigen masuk ke paru-paru. Kemudian darah ambil. Darah ambil oksigen tu pergi ke mana? Ke tempat-tempat lain daripada badan tu. Tenang. Lang tu paru-paru lah sayang. Pergi ke jantung. Jantung yang nak kena pam darah. Awak ni. Kata ke jantung. Proses tu. Pergi ke hati, pergi ke jantung. Selepas pergi ke paru-paru ni, dia akan pergi ke jantung. So, jantung yang akan pam darah ke seluruh badan. Ingat, anak-anak muda Ustaz. Bila, ini Ustaz cerita kat awak. Bila darah masuk, darah ambil oksigen dekat paru-paru, dia pergi hantar, dia pergi dekat jantung. Jantung dia punya center dia, jantung pun pam ke seluruh badan. Bila sampai dekat awak punya organ, dia akan transfer darah, dia akan transfer oksigen pergi dekat organ, kemudian dia patah balik ke kemudian dia patah balik ke paru-paru. Dia patah balik ke Ustaz. jantung. Lepas tu pergi paru-paru. Ustaz. Ya. Saya tanya Ustaz, Ya. kan kita orang kan ambil oksigen kan? Ya. Kenapa perut kita akan berkembang lepas tu? Perut berkembang. Macam perut kita makin lama besar. Lepas tu kalau kita lepas nafas kecil balik. Bukan perut. Awak punya rib awak besar. Oh, ini. Benda perut. Okey, perut tak besar Perut kalau makan ni besar. Okey. Anak-anak muda Ustaz, untuk pengetahuan awak, pada dulu ada orang cuba untuk membuat darah. Tetapi tidak berjaya. Kenapa tak berjaya? Sebab Allah yang buat darah. Sebab Allah yang buat darah. Ingat, darah ni sebab itu anak-anak murid Ustaz, kalau awak tanya mak awak, dia mesti mak awak tahu. Bila mak awak melahirkan awak, dia ada satu risiko, iaitu risiko tumpah darah. Bila mak awak melahirkan awak, dia ada satu term iaitu tumpah darah. Tumpah darah ni maksudnya adalah bukan darah tu tengah bawa tertumpah. Bukan. Maksudnya adalah bila awak dilahirkan, darah tu keluar tak berhenti. Darah tu keluar Dia tak banyak keluar Ustaz. Dia banyak keluar darah tu tak berhenti yang boleh menyebabkan mak awak meninggal dunia. Ingat, benda ni risiko. Anak-anak murid Ustaz yang perempuan, nanti bila awak dah bersalin, awak akan tahu perasaan tu. Ingat. Sebab itu Ustaz sentiasa pesan, ingat, jaga hati mak awak. Sebab mak awak bila melahirkan awak antara dua je. Sama ada dia hidup ataupun dia mati. Okay. Sebab itu tak adanya darah ni adalah nikmat yang sangat besar. Tak ada darah, matilah kita. Katakan Hatim kena tembak dengan Amirul Azhar. Tembak-tembak darah keluar banyak. Dia mati disebabkan kehilangan darah. Faham? Dah. Okey, dah habis. Sebelum tu. Hati awak Amirul. Okay. Bagus. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita masuk pelajaran kita, sebab pelajaran kita kejap lagi sikit je. Sebab kebanyakannya Ustaz dah ajar. Hari ni Ustaz nak ajar awak satu amalan. Satu amalan yang mana, yang ni Ustaz nak awak salin. Satu amalan yang Nabi Muhammad kata, amalan yang mampu memberatkan timbangan mizan kita di akhirat. Mizan tu apa? Menimbang pahala dan dosa kita. Betul, menimbang pahala dan dosa. Amalan yang mampu memberatkan timbangan mizan kita di akhirat dan menghapuskan dosa-dosa kecil. Tengok sini anak-anak murid Ustaz, ini Nabi pernah pesan. Pesan dia apa? Nabi bagi kita satu amalan yang mana waktu dekat akhirat nanti bila kita banyak buat amalan ini, dia mampu bagi timbangan pahala kita tu berat. Tiba-tiba kita buat jadi berat. Ya, okey, bagus. Okey. Nak salin ke Ustaz? Salinlah dekat mana-mana pun. Okey, apa amalan dia? Ini adalah satu zikir. Dia ada satu zikir, iaitu
Okay, ini Ustaz tulis. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Itu ke? Belum. Subhanallah wa bihamdihi. Good. Subhanallahil azim. Good. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Betul lah, rasa macam pernah dengar. Okay, ini adalah amalan yang sangat baik. Macam pernah dengar. Ustaz, tu Ya. itu suja. Ha? Itu suja. Okey. Ya. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Okey. Okey. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Okay, Ustaz tulis dalam ruminya kalau awak tak tahu nak baca macam mana. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Azim. Okey. Kemudian apa maksud dia? Apa maksud dia? Ini baca zikir mesti kena tahu maksud. Okey, apa maksud dia dalam murid Ustaz? Maksudnya adalah Maha suci Allah yang segala puji baginya Dan Maha wa bihamdi dan Maha suci Allah yang maha agung. Okey, okey dah. Salin dia ni, Ustaz nak awak salin. Okey, Ustaz nak awak salin. Okey, anak-anak murid Ustaz, inilah amalan yang mana Nabi Muhammad dah pesan. Kalaulah kita amal benda ni, kalau boleh kita kalau kita boleh buat amal ini, dia akan mampu memberatkan timbangan amalan kita dekat akhirat, dan satu lagi dia mampu menghapuskan dosa-dosa kecil. Okey. Kemudian anak murid Ustaz, paling kuranglah awak punya malas lah, paling kuranglah, bukan awak Ustaz yang malas. Paling kuranglah kita punya malas kita ni sehari kita buat sekali je. Sehari ni malas betul. Ustaz, saya malas Ustaz. Okey, baca sehari sekali je. Katakan baca sehari sekali. Setahun berapa hari? 365 hari. 365 hari. Setiap hari dia buat. So dia dah zikir sebanyak 365 kali dah setahun. Itu kalau dia buat sekali. Kalau dia buat 10 kali, setahun dia zikir 3,650 kali. 650. Anak-anak murid Ustaz, itu. Sebab tu kalau boleh awak hafal benda ni. Bukan setakat hafal, awak amal. Tengah-tengah duduk saya saja, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berzikir. Subhanallahil. Okey, dah habis? Ya, nak terus. Belum. Banyak Dah lagi. siap. Okey. Okey, dah siap? Okey. Okey. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah. Sikit lagi, okey. Awak kan kebanyakannya awak kan ada phone. Tapi biasa tulis. Subhanallah bihamdi, subhanallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah. Ya, Ustaz. Saya screen sharing. Okay. Tadi macam ada orang baru masuk tu, Ustaz tak perasan siapa tadi. Ustaz dia tadi.
Aizat ada tak Aizat? Oh, Aizat ada. So yang tak ada dalam kelas kita ni siapa ni? Mumtaz. Mumtaz dengan Hana. Hana tak ada kan? Oh, Hana ada. Ni Akil. Okey Dan. No, lagi sikit Ustaz. Okey, Ustaz bagi masa. Subhanallah. Subhanallah. Bukan. Bukan yang tu. Ustaz dengar macam ada suara. Okey, dah? Okey. Apa yang kita akan belajar ni sebenarnya Ustaz dah banyak cerita dah kat awak, tapi kejap lagi ni sebagai pengulangan lah untuk awak. Okey, sebab cerita Sayyidina Abu Bakar ni Ustaz dah banyak cerita dah kepada awak. Okey, dah habis? Dah Okey dah. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita dengan cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Ustaz nak stop share kejap. Ready dengan mikrofon awak. Sarah U. Sarah Alvina. Apa nama sebenar Sayyidina Abu Bakar? Abdullah. Okay, good. Abdullah bin? Abi? Tu betul dah. Tu betul dah. Abi, sambung je. Abi. Abi apa? Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Okey. Ana Sofia, apa gelaran kepada Sayyidina Abu Bakar? As-Siddiq. Good, As-Siddiq. Bagus. Azad, Sayyidina Abu Bakar lahir bila tarikh lahir dia? Lupa dah. Baru je biar semalam. 2 tahun lepas kelahiran Nabi Good. Muhammad. Sayyidina Abu Bakar lahir 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah. Kemudian Ustaz nak tanya Rania Kristina, berapa tahun Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah? Siapa nak tolong? Semua tak ingat betul ni. Ya, silakan Atim. Saya tahu. 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun 3 bulan. Sebab tu saya suruh tulis. 2 tahun 3 bulan. Yang seterusnya, kenapa tiba-tiba dia sempat 2 tahun 3 bulan saja, Nik Zara? Kemudian apa yang jadi dengan Sayyidina Abu Bakar? Dia meninggal dunia sama umur dengan Nabi Muhammad. Bagus, dia meninggal dunia sama umur dengan Nabi Muhammad. Nurin, kenapa Sayyidina Abu Bakar wafat? Apa sebab dia? Nurin? Ustaz yang lagging sekarang. Oh, Ustaz lagging ke? Saya lagging, jadi saya tulis kat chat. Oh, Ustaz lagging. Ya, jatuh sakit sebab sejuk. Okey, faham. Tak apalah kita. Madinah. Okey, Madinah. Okey, lahir kat Madinah Akidah ini. Okey, tak apa. Pakcik je. Okey, terus. Faham. Okey, hari ni Ustaz akan ajar awak. Dengar sini baik-baik. Sekejap, ada orang chat Ustaz. Siapa chat Ustaz ni? Okey, terima kasih. Okey, seterusnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengar sini betul-betul. Hari ni kita akan belajar 2 benda.
Yang pertama adalah hari ini kita akan belajar berkaitan dengan sumbangan Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sumbangan. Abangan. Okey, sumbangan Saidina Abu Bakar. So anak-anak murid Ustaz, sumbangan Saidina Abu Bakar yang kita akan belajar pada hari ini terbahagi kepada dua. Okey, kepada dua. Okey, bila Ustaz buat ni, awak tengok betul-betul. Kalau ada pensel salin. Yang pertama, sumbangan Saidina Abu Bakar sebelum menjadi khalifah. Dan selepas yang kedua adalah sumbangan selepas menjadi khalifah. Selepas menjadi khalifah. Okey, clear? Okey, so Ustaz nak awak tahu apa yang kita akan belajar hari ni, objektifnya awak tahu apa sumbangan Saidina Abu Bakar sebelum dia menjadi khalifah, apa sumbangan dia selepas menjadi khalifah. Okey, Ustaz akan bahagi supaya awak baca sama-sama. Okey, rangkap yang pertama Ustaz nak Ning Amnah baca. Rangkap yang pertama Ning Amnah baca, rangkap yang kedua Hana Sofia baca. Okey. Amnah baca rangkap yang pertama. Okey, silakan. Boleh dengar suara saya ke? Boleh. Okay. Boleh terus. Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan seorang ahli perniagaan yang berjaya Good. dan memainkan peranan yang besar di dalam perkembangan dakwah Islam. Okay, good. Okay, ingat yang Okay, terus baca dulu. Terus, sambung. Beliau merupakan lelaki dewasa pertama yang memeluk agama Islam dan memiliki peribadi yang sangat mulia. Okey, kelas. Yang pertama sekali Ustaz nak awak tahu, Saidina Abu Bakar ni adalah businessman. Abu Bakar Nabi ni Muhammad. dia sama macam Nabi Muhammad. Kejap lagi Ustaz akan terangkan kepada awak satu benda lagi. Okey, dia sama macam Nabi Muhammad, dia adalah businessman. Dan he played the main role behind Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada peranan yang besar di sebalik Rasulullah. Okey, kemudian apa lagi dia ni? Dia adalah lelaki dewasa pertama memeluk Islam. Clear? Okey, kenapa lelaki dewasa pertama? Ustaz nak tanya Nurin, siapakah orang pertama yang masuk Islam? Nurin, siapa orang pertama yang masuk Islam? Lupa. Okay, good. Niza, siapa orang pertama masuk Islam? Pertama masuk Islam. Orang pertama sekali masuk Islam. Ya. Saya Ustaz, boleh? Okey, silakan Sa'ad. Abu Bakar. Abu Bakar lelaki dewasa. Yang ni orang pertama, mula-mula sekali dia masuk Islam. Khadijah. Okey, go. Ada yang menjawab dekat chat pun. Betul. Orang pertama yang memeluk Islam adalah isteri Nabi, Khadijah. Betul. Khadijah binti Khuwailid. Ya. Baru dari saya. Khadijah Ya. binti Khuwailid. So, kenapa macam tu? Sebab awak kena tahu, Khadijah adalah orang pertama yang masuk Islam.
Lelaki dewasa pertama memeluk Islam? Abu Bakar. Abu Bakar. Hamba pertama yang masuk Islam? Bilal. Bilal. Kanak-kanak pertama yang masuk Islam? Anak Nabi. Nabi, anak Nabi. Saidina Ali. Sayyidina Ali. Oh, sebab tu. Ali. Faham? Okay. Now, anak-anak murid Ustaz clear. Yang awak tahu awak kena tahu benda tu. Okay. Seterusnya Ustaz minta saya baca. Hana akan baca yang seterusnya. Okay Hana, perenggan seterusnya. Sebelum memeluk Islam, beliau tidak pernah berhala dan setelah memeluk Islam, beliau terkenal sebagai sahabat yang sangat teguhnya sehingga tidak siapa pun yang dapat Menyamai. iman Abu Bakar Okey, terima kasih Hana, bagus. Okey, anak-anak murid Ustaz clear. Yang pertama awak kena tahu Abu Bakar ni adalah businessman. Dia adalah businessman. Yang kedua dia adalah lelaki dewasa pertama yang masuk Islam. Yang seterusnya, dengar baik-baik. Dia tidak pernah minum arak. Abu Bakar tidak pernah minum arak dan tidak pernah sembah berhala. Dengar baik-baik untuk Ustaz beritahu kat awak. Untuk pengetahuan awak, ada sesetengah sahabat Nabi sebelum dia masuk kepada Islam, diorang pernah sembah berhala. Ada sesetengah sahabat Nabi, sebelum dia masuk Islam, diorang pernah sembah berhala. Tapi Abu Bakar ni sebelum dia masuk Islam pun dia tak pernah sembah berhala. Dia macam Nabi, tak sembah apa-apa waktu tu. Faham? Sebab dia tak ada pasti lagi, tak tahu apa pun dia betul lagi. Dan diorang tahu yang sembah berhala tu salah. Macam kenapa dah? Awak yang buat patung, kemudian awak sembah dia. Macam tu. Tak payahlah cakap pasal patung tu daripada batu pula. Kau ambil batu, potong-potong, itu dah Tuhan. So benda tu Non-logic. Kejap Ustaz Teku Anti ada. Okey, so ingat, ada sesetengah sahabat yang lain tu dia orang ada yang minum arak. Sebab sebelum Islam, arak tak diharamkan lagi. Kalau dia orang minum arak pun tak berdosa pada waktu tu. Jangan minum waktu sekarang pula. Ustaz Fikri kata tak, sekarang Islam dah ada. Oh, tak berdosa. Tak berdosa sebelum Islam datang. Jangan main-main pula. Okey. Lagi awak pergi 7-Eleven beli Carlsberg ke apa. Jangan. Kita dah ada Islam dah. Sebelum Islam datang, arak dibenarkan untuk minum sebab tak berdosa. Sebab tak ada lagi pengharaman dia. Okey. Yang kemudian Saidina Abu Bakar ni dia tak pernah sembah berhala. Clear? Dan kemudian Ustaz pun pernah cerita iman Saidina Abu Bakar ni, apa dalam lagu tu Amirul? Jika ditimbang imannya, Abu Bakar dengan seluruh umat manusia, pasti berat lagi imannya, dijanjikan masuk syurga. Okey, ingat itu adalah hadis. Itu adalah hadis. Memang Nabi sebut benda tu, iman Sayyidina Abu Bakar, jika ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh umat, nescaya berat lagi timbangan. Itu hadis sebenarnya tu. Bagus? Okey, ini kita pergi laju sebab Ustaz dah terang banyak kali dah kepada awak benda ni. Okey, seterusnya Ustaz nak baca. Yang mana Ustaz? Tadi saya pergi jumpa mak saya. Okey, yang ketiga. Rangkap yang ketiga. Beliau merupakan sahabat karib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang someone yang paling setia, yang paling setia, loyal. Okay. Royal. Setia dan sentiasa berjuang menegakkan. is drawing at
Menegakkan. Apa Ustaz dah dengar? Berjuang menegakkan. Menegakkan Bukan Islam. menegakkan, menegakkan. Menegakkan Ya. Islam pada masa senang atau susah. Good. Terus? Saya lagi. Ya, sambung. Non-stop. Don't stop. Boleh saja ni. Baca Saad. Ketika. Tak dengar. Ustaz Niza ni bising. Niza pula bising. Ustaz Bukan okey je. Niza punya akak tu. Dia punya adik tu. Akak. Akak. Ya Allah dia. Okey baca. Ustaz dah mute Niza dah. Baca. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. beliau mempercayai berita tersebut tanpa ragu-ragu. Good. Terus? Beliau telah berjaya mengharungi dugaan dan cabaran ketika membina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika apa? Nak cuba skip pula. Ketika menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Sambung ke Ustaz? Okey dah stop sampai situ. Okey anak-anak murid Ustaz dengar. Ini semua kita dah belajar. So kalau orang tanya apa sumbangan jasa Abu Bakar sebelum jadi khalifah? Banyak. Dia teman Nabi pergi Madinah. Dia membenarkan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Itu semua Ustaz dah cerita. Kemudian dialah sahabat Nabi yang paling setia. Dia ada waktu Nabi susah dengan senang. Clear. Itu Ustaz tak payah terang dah. Kita dah pernah baca dah benda tu. Saya nak baca yang keempat. Baik Azad. Azad baca yang keempat ya. Azad baca yang keempat. Azad baca Azad. Nampaknya semua ejaan ni salah sampai dah kena pangkah daripada Ustaz Fizik. Okey Nurin. Okey Nurin. Nurin tak ada. Okey Nurin. Okey Sar. Okey Azad. Azad baca Azad. Azad. Azad baca Azad. Akhlaknya sangat mulia serta dikagumi oleh sesiapa sahaja. Beliau membebaskan penganut Islam yang diseksa dengan membayar tebusan seperti membebaskan Bilal bin Rabah yang diseksa oleh tuannya dengan kejam setelah mengetahui Bilal bin Rabah memeluk Islam. Okey, kita tahu anak-anak murid Ustaz Abu Bakar ni adalah dia adalah orang yang baik. Salah satu jasa, dengar betul-betul. Salah satu jasa Sayyidina Abu Bakar adalah dia membebaskan hamba. Dengar sini baik-baik. Awak pernah tengok cerita Tiga Abdul? Apa Tiga Abdul? Tak nak. The Triple Abdul. Tak pernah tengok cerita Tiga Abdul? Tiga Abdul. Awak ni. Triple. Triple. Kejap saya tunjuk kat awak.
Yay. Movie. Movie time. Movie time. Okey, 3. Ini nampak tak ni? Tak. Ada ni. Tengok tu macam mana dia jual. Tak nampak. Apa-apa. Tak nampak Ustaz. Ini ada ni. Ustaz tengah share. Ustaz kena stop Kena sharing. share yang lain. Okey, ni. Ustaz kena stop sharing. Okey, ini. Ni kita kan tak nampak ni. Tengah tengok buku ni Tak Ustaz. nampak ni Ustaz. Okey. Nampak buku je. Okey. Nampak buku je. Awak tengok je lah buku tu. Okey, ini pada zaman dulu. Nampak tak? Okey, pada zaman dulu ini dia orang jual manusia. Jual menjadi hamba. Nampak? Sekejap Ustaz share sound. Ustaz share sound. Tuan Penasihat, sekarang datang di ofis saya beri cek 20%. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Padan dia punya muka. Okey. Ini adalah contoh dia orang jual. Kejap, Ustaz tunjuk kat awak contoh macam mana dia orang beli manusia. Kejap Mula. Bukan, sabar. Lelo. Saya ada jual satu manusia. Bukan, sabar. Ustaz, Kejap. kalau tengok Alibaba Bunjang Lapor pun ada jual manusia. Alibaba. Je lah. Ini, tengok sini. Okey. Pound 500 pound. Oh, 600 pound. Dia orang bid harga siapa yang lebih banyak. Saya tahu dia macam di tempat. Siapa dapat paling banyak pasal nanti dapat kan. 700 1,000 pound. 1,000 pound. 1,000 1,200 pound. 1,200 pound. 1,200 pound. 2,000 pound. 2,000. Setiap patutnya 1200 ni dah boleh. Silakan tuan. Last kali dia dapat harga tu, dia pun pergi beli. Okey. So itu bila dia nak beli hamba. Sekarang tengok cara dia orang membebaskan hamba. Tengok betul-betul. Cara macam mana orang membebaskan hamba iaitu kita bayar balik. Tengok sini. Oh tak pernah tengok ke cerita ni? Tak. Ini tengok ni. Ini tengok cara macam mana dia membebaskan hamba dia. Gambar. Urut. Ini hamba, tengok kerja hamba. Sikit kuat. Wahab. Tuan. Cuba beritahu siapa ada ketua pintu. Hamba, kerja dia hamba. Kerja dia slave. Dia slave. Adinda. Siapa Adinda? Cakap jangan sembarangan ya. Assalamualaikum tuan yang ampunya rumah. Waalaikumsalam. Silakan masuk tuan. Silakan masuk. Tengok macam mana cara dia nak membebaskan hamba. Tengok betul-betul. Anak punya nama Husin Lampoyang. Saudagar onta lahir panjang. Baru 1 bulan datang dari Kairo. Nama saya Jamal Pak Tonggo. Saudagar intan berlian dari Kongo Star. Ajat apa tuan datang kemari? Saya dengar kata tuan ada mempunyai 2 orang tukang pijit. Betul? Ya, itu dia. Abdul Wahab, Abdul Wahid. Cerita orang dia ada saudara kita. Abdul Wahab. Apa tuan kenal? Abdul Wahab? Saya kurang kenal tuan, maklum saya juga orang baru di sini. Tuan Husin Lempoyang, jikalau sekiranya saya hendak membeli tukang pijit tuan, maukah tuan menjualnya? Nampak? Dijual. Dijual. Dengan harganya. Berapa tuan? Saya beli dengan harga 2,000 pound. 2,000 pound. Jikalau sekiranya saya membayar 2 kali ganda,
4.000 pound. Tuan setuju atau tidak? 4.000 pound. Wow! Mana? Okey. Okey, ini adalah salah satu contoh macam mana orang dulu dia membebaskan hamba, iaitu dengan membeli. Jual. Dijual dan dia membeli balik. So, apa yang Abu Bakar buat? Sambung balik cerita dia. Apa yang Abu Bakar buat? Kita tahu pada waktu dulu Sayyidina Bilal bin Rabah kena seksa. Bilal kan kena seksa. Tahu cerita tu? Bilal kena hempap atas batu, kemudian kena seret. Siapa pernah tengok cerita Bilal dia tahu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang. Sayyidina Abu Bakar kata dekat tuan dia, "Wahai Umayyah, aku nak beli Bilal. Aku nak membebaskan dia." Umayyah kata, Pernah dengar ni kelas Arabik. Sebab itu adalah jasa Abu Bakar. Ingat jasa Abu Bakar yang seterusnya adalah dia membebaskan hamba. Dengan apa? Dia bayar duit. Okay. Clear? Sebab Abu Bakar kan salah satu sahabat Nabi yang kaya. Betul. Okay. Last but not least. Okay. Ada masa lagi 10 minit lagi. Kita habiskan yang 3 ni. Lepas sudah habis. Okay. Ini Ustaz nak Aizat baca. Ini Ustaz nak Saya baca. Azhad baca. Azhar. Ini Ustaz nak Yusuf baca. Ainiza baca. Ainiza baca. Ini Azhad, Aizat, Ainiza. Apa tu? Okey, Niza baca yang ni. Okey, Aizat baca. Sudah. Aizat baca. Cepat. Habis awal ni habis. Okey, cepat Aizat baca. Assalamualaikum. Ada tak? Kalau Aizat tak baca, Ziyad baca. Okey. Saya baca sekarang. Okey, Ziyad baca Ziyad. Nak tunggu Aizat ni. Pergi makan agaknya. Menerangi dan menghapuskan golongan murtad yang enggan membayar zakat dan orang yang mengaku menjadi nabi. Okey, anak nama Ustaz. Ini pun Ustaz pernah cerita kepada awak. Ingat pada zaman Sayyidina Abu Bakar ada muncul 2 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan tak nak bayar zakat. Tidak mahu bayar zakat. Yang kedua adalah golongan nabi palsu. Siapa nama nabi palsu tu? Musailamah Al-Kazab. Okey, good. Anak-anak murid Ustaz, sekarang Ustaz nak terangkan. Untuk pengetahuan awak, pada zaman Nabi Muhammad dulu, semua duit zakat dibayar terus kepada Nabi Muhammad. Ustaz rasa Ustaz pernah cerita kepada awak sebelum ni. Betul? Pernah cerita ke sebelum ni? Okey, semua zakat. Betul, jadi dia orang ingat Nabi dah tak ada, dia orang ingat tak payah bayar zakat dah. Bagus, dia orang ingat tak payah bayar zakat sebab Nabi dah tak ada. Kemudian dia orang tak nak bayar. Saidina Abu Bakar lawan dia orang ni dalam satu peperangan, nama dia peperangan Riddah. Tak apa, sebenarnya kita akan belajar. Okey, seterusnya Azhar terus. Yang kedua, mengembangkan syiar Islam ke negara Rom serta memperluaskan pembukaan ke seluruh semenanjung Arab. bagus. Anak-anak murid Ustaz. Aizat terkeluar tadi, patutlah. Okey, ingat seterusnya adalah pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar menawan Rom. Ingat, menawan Rom. Pada waktu dulu ada 2 je kuasa yang besar. Yang pertama kuasa Rom, kedua kuasa Parsi. Rom, siapa yang lawan dengan Rom? Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang lawan dengan Parsi? Sayyidina Umar. Abu Bakar. Awak ingat tak cerita berkaitan dengan Suraqah? Suraqah yang dapat gelang Raja Kisra tu. Ingat. Waktu tu kan Sayyidina Umar pergi lawan dengan Parsi. Tahu? Okey, dah. Okey. Dia datang, dia bagi tu kan. Okey, masih lagi ingat. Okey, Parsi seterusnya. tu bukan daripada yang apa tu. Hello? Polis? Parsi. Apa Hatim?
Dia lagging. Dia lag. Okay. Oh, Hatim Apa lagi. tu? Salman Al-Farisi bukan Farsi tu. Bagus. Salman Al-Farisi pun datang daripada Parsi. Bagus. Ingat. Okey, yang last sekali. Niza baca. Okey. Ingat yang pertama dia lawan golongan Riddah, yang kedua dia mengembangkan syiar Islam. Yang ketiga, Niza berusaha gonggok tu ulat, mengumpulkan. mengunggulkan Al-Quran di atas cadangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu setelah ramai penghafaz Al-Quran mati syahid. Okey, anak-anak murid Ustaz dengar. Last but not least. Okey, last. Okey, ingat pada zaman Sayyidina Abu Bakar, bila dia pergi banyak perang, ada perang apa semua, menyebabkan ramai orang yang hafal Al-Quran ni meninggal dunia. Untuk pengetahuan awak, pada zaman Nabi Muhammad, Quran tak dikumpulkan. Semua tulis atas pelepah kurma, atas batu, macam tu je. Dan dia berterabur. Dia tak ada berkumpul. So, bila Sayyidina Umar nampak ramai orang yang hafal Quran ni mati, ramai orang yang hafal Quran ni meninggal dunia, Umar pergi cadang kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kita kena kumpul Al-Quran. Takut nanti lama-lama Al-Quran hilang. Kemudian Abu Bakar, pada mulanya Abu Bakar tak nak buat. Siapa tahu kenapa Abu Bakar tak nak buat? Kenapa dia tak nak buat? Sebab? Sebab? Takut salah tulis. Sebab Nabi tak buat. Abu Bakar ni dia akan ikut apa yang Nabi buat. Bila Umar cakap, wahai Abu Bakar, kita kena kumpulkan Al-Quran ni. Sebab ramai orang yang syahid, orang yang hafal Quran meninggal dunia. Abu Bakar kata dia tak berani nak buat sebab Nabi tak buat benda tu. Tapi setelah dipujuk Umar, dia pun fikir-fikir, takut lama-lama Al-Quran hilang, dia kumpulkan balik Al-Quran itu. Itulah yang tak jadi. tahu betul ke tak sebab tak ada Nabi nak tanya. Kemudian lagi dia berkumpul, nanti kita akan belajar tajuk lain. Okay, I think that's all from me. Ustaz pun nampak muka awak pun dah makin, ada yang dah menguap beberapa kali, ada yang macam-macam lah. Okay, so Ustaz faham awak penat, dah pukul 1 dah, kita akan habis sekarang. Okay, untuk minggu depan Ustaz akan maklumkan semula sama ada kita akan buat PAFA ataupun kita akan sambung dengan fiqh dan akhlak. Okay, Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Thank you so much. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis shawab. Okay, selamat berehat, pergi berehat. Assalamualaikum. Bye semua. Bye. Bye-bye.